من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kaan ya? 9 dekat. قال المصنف رحمه الله تعالى syahdan di sini tambihun. Tambih ni maksud dia ini suatu peringatan. Dia nak cerita secara ringkas, cara rekah. Sebab bab ni bab darahid. Tapi tak cerita panjang . Kalau nak cerita panjang, kita buka kitab suku dalam bab haid. Bermula makna haid iaitu darah yang beradah oleh perempuan yang sampai umurnya 9 tahun. Haid ni dia kata darah yang beradak. Maksud darah yang beradak ni darah yang memang ada bagi seorang perempuan. Itu maksud beradak. Yang sampai umurnya 9 tahun. Sekurang-kurangnya masanya sehari semalam 24 jam. Sekurang-kurang masa sehari semalam iaitu 24 jam. Sebut dah tu. Paling kurang 24 jam. Darah ni sikit-sikit bilang-bilang 24 jam. Sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. Paling banyak ialah 15 hari. Ini kaedah asal. Kebanyakan perempuan iaitu ghalib. Kebanyakan perempuan ni maksud dia ghalib. Ghalib haid ia 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Biasa orang perempuan ni 5, 6, 7. Tu kebiasaannya. Habis bahagian definisi haid. Ia tak buat banyak kan? Ia nak terang secara rekah. Secara rekah warna darah haid hitam, merah, koko, kuning, kelabu. Jadi hak tu dia tak terang, dia tak sebut tu dia kan. Tu kalau kita nak belajar tu kena buka kitab suku bab pada menyatakan haid. Bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari. Sekurang-kurang suci, sebanyak-banyak itu tidak terkira. Sekurang-kurang 15 hari. Ni secara sepitah lalu. Saya pun akan cerita secara sepitah lalu saja. Kalau ada masa akan datang, kita buka bab dia sampai bab haid khusus baru kita terang panjang. Ni sepitah lalu. Qala bermula makna nifas. Bermakna nifas pula, iaitu darah yang keluar ia darah kemudian daripada beranak. Makna darah nifas ni benda darah yang keluar selepas daripada beranak, selepas tubik sempurna anak. Sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Satu lahzah ni sesaat. Satu lahzah maksud dia benda 1 saat.
iaitu masa yang amat sedikit. 1 saat lah. Tak, kalau ada kurang lagi daripada 1 saat, masa tu lah. Paling sedikit dia panggil. Dan sebanyak-banyaknya, yakni sebanyak darah nipah 60 hari dengan malamnya 60 hari. Paling sikit 1 saat 1 lahzah, paling banyak 60 hari. Dan yang ghalib, yakni kebiasaan. Tadi dia guna perkataan kebanyakan. Ni yang ghalib. Perempuan itu nifas ia 30 hari atau 40 hari dengan malamnya. Kebiasaan orang perempuan ni dia nifas 30 hari atau 40 hari. Lahzah ada juga jarang. Ada doktor cerita dulu, biasa kalau 1 lahzah ni orang perempuan Caesar. Kebiasaan ada yang doktor yang cerita kita. Sebab bila dia Caesar, dia buang habis segala darah-darah. Maka lepas daripada tu tak ada darah dah. Adalah doktor yang berjumpa. Maka itu 1 lahzah dia panggil. Sekejap saja. Hak paling banyak 60, biasa 30, 40. Habis daripada haid nifas. Bermula darah yang keluar ia kurang daripada masa sekurang-kurang haid, iaitu kurang 24 jam, atau lebih daripada masa sebanyak-banyaknya 15 hari, atau darah yang lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas, lebih daripada 60 hari, iaitu darah istihadah namanya, bukan ia darah haid dan nifas. Hak lebih ataupun kurang daripada jumlah yang disebut tadi, kurang daripada 24 jam ataupun banyak lebih daripada masa dia, maka itu namanya istihadah. Tetapi perbahasan dia panjang. Saya dah sebut sini sebab ia ada kena buat kira-kira apa semua tu. Jadi ini kita khabar secara sepitah lalu kaedah asal. Selain daripada masa yang ditetapkan, maka itu nama dia istihadah. Tambihun, bermula darah yang berputus-putus masa keluarnya di dalam nifas, iaitu 60 hari. Kemudian daripada beranak, jika tiada sampai masa putus antara 2 darah itu 15 hari, maka iaitu nifas sekaliannya. Dia nak khabar benda ni. Dia nak khabar kalau darah tu mari, lepas tu putus. Mari pula putus. Tapi masa mana tu? Di dalam masa 60 hari. Kemudian daripada beranak, lepas daripada beranak. Jadi darah benda mari, lepas tu putus. Tak ada kering. Mari pula. Jadi darah benda situ tu. Ni nak khabar ni. Jika tiada sampai masa putus antara 2 darah itu 15 hari. Daripada hari pertama je putus, 2, 3, 4, 5, 6 hari, mari pula. Dia kata masa kosong dia tu atau hari ke-7 mari pula. Jadi masa kosong setengah tu 6 hari. Bila 6 hari itu tiada sampai masa putus antara 2 darah itu 15 hari, maka nifas sekaliannya. Jadi itu darah nifas. Masih lagi darah nifas. Bersalahan jika sampai masa putus antara keduanya itu 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua itu haid, bukan nifas. Dia kata kalau lebih 15 hari, mari darah baru, itu namanya darah haid, bukannya darah nifas. Hari ke-34 dia pun putus. Lepas tu kering. Hari ke-35, 36, 37, 15 hari. Ataupun lebih, mari pula darah baru. 15 hari, maka darah baru itu namanya ialah haid, bukan nifas.
Kalau kurang 15 hari, maka darah baru tu nipah lagi. Tu je ayat ni nak khabar Dan demikian lagi darah yang keluar ia kemudian daripada masa sebanyak-banyak nifas. Jika menyelangi antara sebanyak-banyak nifas dan darah itu oleh suci, jikalau tiada sampai ia 15 hari sekalipun, maka iaitu darah haid jua. Kata gitu juga kalau darah ni tu baik. Lepas daripada habis dah masa sebanyak-banyak nifas 60 hari dah. Maka mari darah baru. Walaupun suci dia tak sampai 15 hari. Hari 60 tu putus. Lepas tu marilah darah baru hari ke-70, 10 hari saja. Jikalau tiada sampai 15 hari sekalipun, maka itu darah haid. Itu ialah darah haid sebab tamat dah. Sebanyak-banyak nipah. Habis dah sebanyak-banyak nipah. Mari darah baru walaupun tak sampai 15 hari itu dipanggil darah haid. Dan demikian lagi segala darah yang berputus-putus di dalam masa haid atas barang apa warna ada ia, maka iaitu haid sekaliannya. Darah putus-putus tapi masih lagi dalam masa haid, itu masih lagi darah haid. Khabar habis bahagian haid. Jadi nak khabar sikit aja darah ni dalam apa satu muka surat. Jadi nak khabarnya Tuan Husain Kedah dia tak nak apa ni cerita panjang sebab bab ni rumit. Bab haid ni barang rumit sikit. Bab ni kena ada kitab suku. Bab ni ada kitab suku, perbahasan yang suku. Cuma apa yang nak disebut oleh Tuan Husain Kedah dalam kitab kita ni kitab bagi budak-budak baru nak belajar, nak mengenal fardu ain. Jadi Tuan Husain Kedah hanya memperkenalkan asas-asas di dalam mengenal darah. Kena darah haid asas dia gini, darah nifas asas dia gini, darah istihadah asas dia gini. Jadi itu yang cuba nak diperkenal oleh Tuan Husain Kedah sebab habis dah bahagian darah. Mana kalau nak terima, nak cakap nak panjang bab darah ni kena buka kitab suku. Syahadang bermula fardu mandi itu dua perkara. Ni cakap bab apa ni, bab mandi pula. Bab mandi iaitu mandi wajib. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Nak cerita dalam bab mandi wajib. Pertamanya, yakni pertama daripada fardu mandi, niat mengangkat akan hadas yang ada ia padanya, pada hadas daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu. Niat angkat hadas benda kita tersebut yang dahulu, ia bodoh muka surat ni muka surat lapang muka surat lapang tu ia bodoh jenis-jenis hadas. Jadi yang pertama niat mandi wajib ialah niat angkat hadas sebab benda sebab bersetubuh hadas tu. Hadas benda apa? Hadas tu hadas ni kau anda. Ataupun nak mudah lagi hadas besar bagi. Saja aku angkat hadas besar. Angkat ni terjemahan daripada nawaitu raf'al hadas. Dalam bahasa Arab dia guna perkataan raf'al. Lepas tu ulama pun terjemah dengan angkat. Mari zaman kita tak faham benda angkat. hilang maksud dia hilang. Saja aku menghilangkan hadas. Saja aku menghilangkan hadas tu masuk angkat. Hadas daripada hadas yang tersebut yang kita bincang dah. Atau niat mandi daripada hadas. Apa tu mudah. Tak ambil sebut nama hadas tu. Kabah aku mandi daripada hadas so bayar lalu. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah
sunat lapah dengan lidah, bukan mandi saja. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, segala macam ibadat yang ada niat sunat dilapah dengan mulut. Maknanya ibadat-ibadat yang ada niat maka sunat lapah dengan mulut. Niat kerja hati. Niat ni kerja hati, amalan hati. Imam Syafi'i menghukumkan sunat dilafaz dengan mulut sebab sebab pendapat Imam Syafi'i kata lafaz lisan lidah ini membantu lisan hati. Anggota kita nama dia hati, ngaji dalam tasawuf ngaji dalam tasawuf ustaz tidak ubah. Maknanya ngaji dalam tasawuf tu bahas dah pendapat hati. Hati tu anggota batin. Anggota batin ada benda, ada mata hati, ada telinga hati, ada lidah hati. Maka lafaz niat ini membantu lidah hati. Tu jadi sunat. Kita kata aku semayang fardu maghrib, maka memudahkan lidah hati nak sebut. Tu jadi sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Sini sebab sebut bab mandi, maka sunat sebut nak mandi tu sebut dengan lapah. Maknanya dalam mazhab kita Syafi'i bukan mandi saja, apa sahaja ibadat yang ada niat sunat lapah. Seperti katanya nawaitu raf'a hadasil janabati awil haidhi awin nifasi. Contoh. Sahaja aku mengangkat akan hadas janabah atau hadas haid atau hadas nifas. Ni misal apa ni? Guru kita sebut hadas janabah. Mula-mula dia junub. Lepas junub mari haid. Lepas junub dia pun mari haid. Makanya dualah kewajipan yang dia kena mandi. Adakah dia kena mandi belaka dua-dua tu? Lepas mandi janabah mandi pula haid. Hanya satu sahaja. Boleh yang kata aku nak boleh dia sebut gini ni, aku angkat hadas janabah dan hadas haid. Boleh. Ataupun aku angkat hadas so. Tu mudah kali tu tu guru dah ajar mudah kali tu hadas so. Atau hadas nifas, atau nawaitul ghusla anil janabati wal haidhi awin nifasi. Artinya sengaja aku mandi daripada janabah atau daripada haid atau daripada nifas. Tu contoh-contoh ni. Atau nawaitu rafa'al hadasil akbar. Ni mudah kali. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang besar. Atau nawaitul ghuslal wajib. Dua ni. Sahaja aku mandi yang wajib. Tu contoh-contoh lafaz niat yang disebut oleh Tuan Husin Kedah. Maka wajib disertakan niat yang tersebut itu. Yakni kita niat tadi tu sahaja aku mandi tu bila? Dengan membasuh satu suku daripada badannya. Bila kita nak niat ketika air kena badan kita, satu suku maksud dia kat mana-mana. Kat mana-mana kena badan, maka kita pun berniat. Tu. Yang kedua, yakni rukun yang kedua, fardu yang kedua. Dalam ni guna dengan lafaz fardu. Fardu yang kedua, meratakan air pada sekalian zahir badannya. Mana zahir badan kita biawi kena belaka. Mana zahir badan? Ni nak khabar pula zahir badan. Bermula barang yang zahir pada dubur seorang. Kerana barang zahir pada dubur dan pada faraj perempuan, hak mana sezahir dia
pada ketika duduknya bagi qada hajat, iaitu daripada zahir badan juga. Masa kita bangun masa kita bangun, kita mandi sambil bangun, maka tak kena celah-celah dekat dubur ataupun faras bagi perempuan. Maka sebab itulah mandi kena duduk. Bagi nak meratakan biar kena dubur dan faras bagi perempuan, sebab masa duduk itu dikira zahir. Mana zahir masa duduk, itulah zahir badan. Tak perlu korek masuk dalam. Ada orang ajar suka korek masuk dalam tu ada. Jarang tu ada. Jadi kita sebut lalu, bila kita duduk, hak mana kita basuh berak, basuh kecing, hak tu lah zahir. Tak perlu korek masuk dalam, tak payah. Hukum fiqh kata hak masa duduk tu sahaja. Ingat boleh tu. Pegang kemah tu. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kulub, yakni lelaki. Barang yang di bawah kulit kulub ni benda kulit hasyafah. Benda kulit hasyafah, kulit kepala. Kepala zakar itu dia panggil kulit kulub. Orang Melayu kita panggil. Maka wajib menyampai akan air pada sekaliannya itu. Oleh sebab tu jadi wajib sunat. Sebab kadang-kadang tak sampai ke sunat, maka sapalah air habis bahagian dia panggil rukun mandi. Tu rukun mandi. Dia ada sunat mandi. Sunat mandi dia tak letak ni. Tapi tak apalah, kita sebut secara hak kita sekadar yang kita ingat. Sunat mandi antaranya ialah yang pertama, iaitu kita membasuh segala najis-najis. Hak mana ada najis kat tubuh kita, kita buang dulu. Maka kemudiannya ialah bagi sembahyang, bagi mandi junub, iaitu mandi wajib kerana bersetubuh. Mandi wajib kerana bersetubuh bagi lelaki, dia sunat untuk dia kencing dahulu, kata ulama. Bagi orang lelaki, kalau dia tu mandi wajib sebab kerana bersetubuh, maka sunat dia kencing dulu. Sebab apa kena kencing dulu? Supaya keluar segala air mani yang tersisa di dalam zakarnya, kata ulama. Pasal apa begitu? Sebab kalau dia dak kencing dulu, dia pun mandi wawa siap dah ni, beres kemah dah. Suci dah, dia pun naik pakai baju nak memayang, berasa nak kencing berasa nak kencing pula, sebab sudah molek dah ni, berasa nak kencing, dia pun kita dah kencing. Tiba-tiba sisa air mani keluar masa dia kencing, maka mewajibkan dia mandi. Dia pun basuh kecing macam biasa, ambil air mayang, naik mayang. Padahal dia kena jadi wajib mandi, basuh air mani. Oleh sebab itulah makanya ulama kata sebelum nak mandi wajib itu bagi lelaki, puang tak masalah ni. Puang kalau tubik mula pun jadi membatalkan wuduk sahaja. Jadinya orang lelaki ni kencing dulu supaya sisa-sisa yang berada di dalam zakar itu keluar dulu. Tu di antara sunat-sunat mandi. Kemudiannya kita pun ambil basuh tangan, ambil wudu. Ambil wudu ni ulama kata boleh letak mana-mana, sama ada dahulu, semasa atau kemudian. Kita nak ambil wudu dulu pun boleh, nak ambil wudu semasa mandi pun boleh, nak ambil wuduk kemudian daripada mandi pun boleh. Boleh belaka tiga-tiga tu. Tapi yang moleknya kemudian. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar, tak silap dalam kitab Sahih Bukhari, tak silap saya. Makanya Abdullah bin Umar dia mandi dengan ayah dia, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mandi dengan anak dia. Jadi anak dia ni tengoklah ayah dia ni, Sayyidina Umar ambil wuduk belum mandi. Ambil wuduk siap tu. Lepas tu Sayyidina Umar mandi. Jadi Abdullah bin Umar mandi tu mandi.
Sudah daripada mandi siap tu Sayyidina Umar ambil wuduk mula. Ambil wuduk mula. Ajar anak ibu kata, ayah ambil wuduk kena 2 kali ke mayang mandi ni? Lalu ayah kata bukan. Masa aku mandi tu setuh kemaluan. Sayyidina Umar masa mandi tu salah konyol kena kemaluan. Dah. Jadi tu Sayyidina Umar ambil mula. Tadi ambil dah mula-mula. Masa tengah mandi tu gonyol-gonyol kena. Tu Sayyidina Umar ambil mula. Tak, jadi anak dia ni Abdullah bin Umar ni ingat ke sunat 2 kali. Jadi ni ulama letak sama ada nak letak depan, tengah ataupun belakang. Tapi comel belakang dah. Comelnya ialah belakang. Dan sunat kita membasuh dahulu kemaluan depan dan belakang sebelum mandi. Ni saya sebut setakat saya ingat ni. Sunat kita membasuh dahulu kemaluan depan dan belakang sebelum mandi. Bab sunat kita dan sebelum wudu. Ingat tu, sebelum mandi dan sebelum wudu. Sebab apa sunat kita basuh dulu kemaluan depan belakang sebelum mandi dan sebelum wudu? Supaya ketika mandi kayak gini tak perlu dah kita nak gonyoh. Nah dah. Masa mandi tu tak ada gonyoh, asal gonyoh puas hati dah. Dah sebelum daripada mandi dah. Dan sunat kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim untuk wudu dan bismillahirrahmanirrahim untuk mandi. Jadi 2 kali bismillah sunat. Bismillah nak wudu, kalau kita nak tak wudu mula-mula. Bismillahirrahmanirrahim kita pun wudu. Bismillahirrahmanirrahim untuk kita mandi. Kita pun mandi. Dan sunat kita mulakan di sebelah kanan bagi anggota yang ada pasangan. Kenapa anggota yang ada pasangan? Tangan, kaki. Anggota yang ada pasangan sunat mula daripada kanan. Ada pun anggota yang tak ada pasangan ku anda nak mula hak mana-mana. Mana anggota yang tak ada pasangan? Muka ada pasangan tak ada. Muka saja. Maka hak ada pasangan ku anda nak mula mana-mana. Lepas tu mula dari belah kanan depan, kemudian belah kanan belakang, belah kiri depan, belah kiri belakang. Itu panggil meratakan air. Dan sunat kita memberi perhatian yang lebih. Memberi perhatian yang lebih pada tempat-tempat lipatan. Tempat-tempat berlipat. Sunat kita memberi perhatian yang lebih, makna gonyoh lama sikit, takut dah kena air. Dalam pusat pusat tu gonyoh-gonyoh tempat celah-celah tu, sunat kita memberi perhatian yang lebih supaya terkena air. Lagi apa lagi? Dah lupa, nanti kalau ingat kabur mula. Jadi itu di antara sunat-sunat ketika mandi dah. Sunat-sunat ketika mandi habis. Faslun bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12. Ni nak habis lah bahagian mandi wajib. Dia masuk bab wuduk pula. Habis bahagian mandi wajib, dia masuk bab wudu. Boleh baca laju sikit sebab barang ni barang kita jumpa dah. Saja boleh baca laju ni sebab barang kita jumpa dah. Kalau muslim awal-awal tu barang kita jaga jumpa dah. Muka surat awal-awal tu bab tauhid, tu lambat sikit. Bab barang payah sikit. Faslun bermula segala syarat wudu dan mandi itu 12 perkara. Syarat wuduk dan mandi ada 12 perkara. Sama dia punya syarat ni. Wuduk pun syarat dia begini, mandi pun syarat dia begini. Pertamanya Islam. Syarat pertama wuduk dan syarat pertama mandi ialah Islam. Pasal apa Islam? Kerana di dalam wuduk dan di dalam mandi ada niat. Wuduk dia ada niat, mandi pun dia ada niat. Maka niat ini perlulah dilafaz oleh orang Islam dalam syarat niat. Dalam syarat niat itu yang pertama mestilah Islamnya orang yang berniat. Sebab itulah
bagi wuduk dan bagi mandi, syarat yang pertamanya ialah Islam. Sebab di dalam wuduk dan di dalam mandi itu ada niat. Yang keduanya, syarat wuduk dan syarat mandi ialah mumayyiz. Mumayyiz, iaitu masuk mumayyiz ni benda berakal, ada akal. Mayyit kita panggil. Itu panggil ada akal. Maksud dia boleh membezakan baik dan buruk. Banyak ulama buat definisi mumayyiz. Dia kata boleh membeza baik dan buruk. Macam mana? Lalu ada ulama tambah, dia boleh pergi tandas sendiri, boleh basuh cuci sendiri, bukan basuh sekadar basuh. Ada gak anak kita umur 2 tahun pergi basuh berak sendiri, tapi tak cuci pun. Anak itu umur 2-3 tahun tu kan, pergi basuh berak sendiri, tak cuci pun. Itu tak mumayyiz. Ya, dia ni mumayyiz ni, dia pergi tandas, dia basuh cuci. Cuci dia tu, mana dia orang ini mumayyiz. Ada ulama tambah, dia boleh pergi beli kedai, dak kena lebong, dia boleh tahu ni pitih berapa riyal, ni pitih berapa riyal, ni pitih berapa riyal. Jadi kedai, maka orang apa balik ke dia. Dia pun kenal. Ni dia panggil mumayyiz. Itu tambahan ulama untuk menyatakan definisi mumayyiz. Ketiganya, mengetahui akan kaifiat keduanya. Kenapa kaifiat keduanya? Kaifiat wuduk dan kaifiat mandi. Ini syarat asas di dalam mana-mana ibadat. Islam mumayyiz, mengetahui kaifiat keduanya. Ini syarat-syarat kita akan jumpa mana-mana syarat ibadat. Mengetahui kaifiat keduanya. Kalau bukan syarat semayang, syarat sos semayang, ada tak mengetahui kaifiat semayang? Sebab apa ulama letak mengetahui kaifiat ibadat itu? Sebab bila kita nak buat ibadat, kita kena tahu ibadat tu. Bila kita tak tahu ibadat tu, maka tak sah ulama. Pasal apa tak sah? Dia tak tahu macam mana. Contoh, kita pergi umrah. Macam mana kaifiat umrah? Kena ihram, niat ihram, lepas tu tawaf 7 kali, lepas tawaf sa'i, lepas sa'i tahallul. Kalau orang tu dia pergi DIY, ini kan ramai umrah DIY murah sikit, ya tu. Dia dak ngaji, dia dak apa, dia pergi umrah. Siapa dinung, dia pun ihram apa semua, dia pergi nak pergi kat tawaf. Dia nak pergi tengok tawaf, ramainya orang, banyak kali. Kita pergi kat sa'i tu. Pergi kat sa'i. Sa'i ada orang itu sa'i tu. Sa'i lu. Lepas sa'i, tawaf kosong. Pergi tawaf. Itu orang yang tidak tahu kaifiat. Orang tak tahu kaifiat ni, maka tidak sah ibadatnya. Ulama kata, umpama orang tak tahu kaifiat semayang, gana mayang. Aku duk tengok orang tu buat gitu, mayang Allahu Akbar tahiyat. Lepas tahiyat dia pun rokok. Lepas rokok dia pun sujud, mbang-mbang kali. Maka tidak sah ibadatnya sebab dia tidak tahu kaifiat. Sebab tu syarat nombor 3 ni, mengetahui kaifiat keduanya, iaitu cara wuduk dan cara mandi dalam masalah ni. Dia kena tahu macam mana wuduk. Mana rukun dia, mana sunat dia. Rukun dia basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, basuh kepala, basuh kaki hingga buku lali, itu rukun. Dia ada sunat dia pula. Sunat dia baca bismillah. Sunat banyak basuh pergelangan, basuh komo, masuk air dalam hidung. Itu sunat-sunat. Mana dia kena tahu mana fardu, mana sunat. Barulah orang itu dia panggil tahu kaifiat ibadat. Keempatnya, dengan air yang mutlak. Syarat yang keempat, untuk wuduk dan untuk mandi mestilah air yang mutlak. Air mutlak ni air yang cukup, ada perbasang dia. Air
air mutlak ni ada perbahasan dia. Cuma nak khabar untuk kita wuduk dan untuk kita mandi kena guna air mutlak. Tak boleh guna air mustakmal, tak boleh guna air air mutannajih. Tu tak boleh guna. Mesti guna air yang mutlak. Air mutlak. Yang kelimanya, mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Tadi dengan air mutlak. Syarat yang keempat dengan air mutlak. Itu memang guna untuk mandi dengan wuduk. Kelima, kita tahu keadaan air tu, air ni memang air mutlak. Tak? Kalau bukan air mutlak, maka tak boleh guna. Pasal apa kena tahu air tu air mutlak? Sebab kita tak boleh guna bahagian bang. Tak? Air orang buat mandi dah. Mandi wajib ya mandi. Dia pun tak ada beseng. Tak? Macam ke nak berubat air. Dah lah air. Nyakit air tu. Tahu nyakit air ni kalau orang tu dia jenis hasad deki. Bila dia tengok orang, maka orang tu akan jadi sakit. Itu panggil nyakit air. Nabi kata lindung daripada penyakit air. Antara ubatnya ialah orang yang ada penyakit tu, yang ni kalau dia tengok orang tu jadi sakit orang, maka kena ambil air mandi dia, kata Imam Nawawi. Ambil air, tersuruh dia mandi, bau tak ada air bawah. Tak ada air bawah tu, ambil air tu untuk berubat penyakit air. Bolehlah tu untuk ubat penyakit air. Untuk mandi dan untuk wudu, kalau dia tadi tu niat mandi wajib, air jadi air mustakmal, maka tak boleh guna air tu untuk wudu dan air mandi, tak boleh dah. Sebab tu kena tahu itu nombor 5 tu, mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Keenamnya, ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampar air kepada anggota keduanya. Nombor 6, tak ada benda-benda yang menghalang. Ada benda yang menghalang. Kenapa? Ada sisi ikan, ada benda yang menghalang, ada warna-warna cat yang menghalang, maka tu kena buang dahulu. Buang dahulu sesuatu yang menegah sampai air kepada anggota wuduk kita. Buang dulu benda tu. Barulah kita boleh sah untuk wuduk dan mandi. Sesuatu yang menegah sampai ni kat mana pula? Anggota hak terlibat. Kalau anggota tak terlibat ada apa? Dia buat apa? Ambil wuduk, cak kena mana? Kat betih. Maka betih tu tak terlibat sebab basuh kaki sehingga buku lali. Ada pun kalau mandi wajib kena buang sebab mandi wajib ni seluruh anggota badan. Ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. Syarat yang ketujuh, mestilah air itu ialah air yang mengalir. Air mengalir ni tak nanti mengalir macam air sungai celubu. Tak. Batu kalau kita nak ambil air wuduk dengan spray, kita dah atas kapal terbang. Atas kapal terbang ni kita nak ambil air semayang, bawa spray. Bawa tu air tu sikit saja tu, itu yang dibenarkan. Tak boleh guna air dalam tandah. Tak, Tuan Guru kata air dalam tandah kapal terbang tu tidak air mutlak. Dia bukan air mutlak, air tandah tu. Tak, air yang telah dicampur. Untuk kegunaan membasuh tangan di dalam kapal terbang. Maka air itu tidak boleh diguna untuk berwuduk. Jadi bawa spray tu. Maka nak spray, nak ada spray tadi. Spray tadi, bila kita spray, biarlah air tu mengalir. Itu masih mengalir. Tu yang nak tadi tu, mana tadi? Mengalir. Hendaklah mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia. Air tu mengalir, mana seru air nampak mengalir. Sah. Bolehlah diguna untuk ambil wudu. Jangan sekadar ada air. Dia hendaklah macam ke mengalir. Tu syarat yang ke mana ni? Yang ketujuh.
Ngalir tu boleh dihapus. Yang kedelapannya, ketiadaan sesuatu yang menapi ia akan wuduk dan mandi. Tidak ada tidak ada yang menapi. Kenapa yang menapi? Haid dan nifah. Haid dan nifah dak sah akak. Akak mandi sebab dak habis lagi haid. Ya habis haid baru sah akak. Angkat hadah. Adah tu ada, maka dak boleh akak. Kesembilannya, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya, yakni mestilah niat berwudu, bukan niat lain. Umpama apa jika begitu? Seperti niat tabarrud semata-mata. Kenapa tabarrud? Menyejukkan. Masih basuh muka tu, dak, air tambah niat akad adah. Aku nak basuh muka, nak suruh sejuk. Maka dak sah. Tu maksud dia telah mempaling niat. Patutnya masa basuh muka tu dia niat angkat hadah. Tiba-tiba masa basuh muka, dia niat dia nak menyejukkan muka semata-mata. Tu dia panggil tidak sah lah wudu sebab tak ada niat. Sama juga mandi wajib. Masa mandi tu kena air tu mestilah niat aku akad hadah. Tiba-tiba dia tak ada niat tu. Dia niat nak sejuk pasal ni musim panas dia kata. Mandi nak sejuk. Maka itu mempaling niat. Jadi kesembilan ni tak ada mempaling niat. Memang niat nak mandi ataupun niat nak mengangkat hadah. Kesepuluhnya, bahawa melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya kerana hendak meratakan akan basuhannya. Buat lebih sikit daripada qadar wajib supaya tidak ragu-ragu. Kalau siku, contoh masalah siku ni bahas sining ke siku, maka mazhab Syafi'i kita ihtiyat dah, hati-hati lebih sikit. Supaya apa? Supaya sah. Dipanggil qada yang wajib tu. Tu panggil lebih sikit. Dak daripada qada yang wajib supaya hilang waswah. Kadang main dak waswah kena kedak, basuh kedak. Jadi syarat nombor 10. Lebih sikit. Kesebelahnya, bahawa tahqiq ni benda yakin ia akan sesuatu yang menghendaki ia bagi wudu dan mandi, yakni yakin dia ketuk. Bila ketuk maka batal, maka yakinlah dia untuk dia berwudu. Yakin dia ada janabah, iaitu yakin dia tu dalam keadaan berhadas. Bila dia yakin dalam keadaan berhadas, sahlah dia mandi. Sebab dia nak menghilangkan hadas. Tu masuk tahqiq tadi tu. Masuk dia ketika kita nak niat, dia memang kena yakin bahawa aku dalam keadaan berhadas, aku nak hilangkan hadas. Kalau dalam syak, ulama kata tak sah. Betul tak aku ketuk? Betul tak. Dia kena yakin bahawa memang kita itu dalam keadaan berhadas. Kedua belahnya, bahawa membasuh ia akan anggota yang bertambah yang menyerupai ia dengan yang asalnya. Kenapa sini masuk dia nak khabar benda? Dia nak khabar kalau ada tangan lebih. Ada ni jari lebih. Anggota yang sama macam hak asal, basuh etek. Basuh etek jangan tinggal. Dan ditambah bagi wudu orang yang mempunyai darurah itu 3 syarat pula. Selain daripada hak tadi, ini bagi orang yang darurah. Darurah ni contoh dia benda silsil baul, ada kecing dedah. Tu dipanggil sahibu darurah. Sahibu darurah ni dia tambah syarat dia. Kenapa syarat dia? Mendahulu akan istinja dan tahaffuz atas wudu. Bila dia nak ambil wudu, dia kena pergi tandah dulu, kena istinja dulu, kena tahaffuz, kena lapik, baru dia boleh ambil wudu. Sebab itu ketika PKP, masa orang boleh membayar Jumaat, buka masa azan tutup, lepas tu tandah dah boleh guna. Masa tu tidak wajib orang yang silsil baul
gimbayang Jumaat. Pasal apa? Sebab orang silbau ni dia kena orang bang dulu. Bila orang bang dia kena gitan dah. Dia kena gitan dah, dia kena istinja, dia kena tahafuz atas wudu. Tiba-tiba masa tu dah lagi tanda dah. Lepas tu pula masa bang orang tutup. Jadi masa tu orang silbau dia tidak wajib pergi Jumaat. Masa tu keduanya wajib mualah antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wudu, dan antara wudu dengan semayang dia kena bersambung. Tidak boleh nengung. Lepas istinja dia kena tahafuz, jaga balu, itu maksud tahafuz. Lepas tahafuz dia kena pergi wuduk lalu. Dah boleh nengung lama-lama pergi wuduk. Dan lepas wuduk dia kena pergi sembayang lalu. Tidak sama macam orang sihat. Tidak sama macam orang sihat. Ketiganya diperbuat sekali yang itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Kenapa sekali yang itu? Istinja, tahafuz, wudu mestilah dilakukan apabila masuk waktu sembahyang. Sebelum masuk waktu sembahyang tak boleh buat. Sebelum masuk waktu sembahyang tak boleh buat. Bila orang bang baru boleh buat. Contoh orang bang ni tau. Ni orang bang isi. Maka orang bang isi ni dia kena pergi tandah, dia kena buat tahafuz, lepas tu dia kena ambil wudu, lepas tu dia pun sembahyang. Masa kalau you nak masuk awal tadi tak boleh buat lagi. Dia kena tunggu masuk waktu baru boleh buat. Syahdan kita sambung pula pada akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina rasulihil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.